Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Boleh tak slowkan muzik kat luar tu? Saya kan macam nak menyanyi pun ada tu. Oh ni. Okay. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara di atas kesudian mengalu-alukan saya. Seterusnya yang dikasih puan Hajah Latifah, iaitu pengasas dan yang merupakan pengasas dan yang dipertua KPMS. Begitu juga kepada barisan jawatankuasa KPMS yang bahagia dan saya Atan, iaitu pengasas orang Kuwait, pengerusi Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM. Seterusnya wakil daripada Siti Joy. Seterusnya puan yang dikasih sekalian. Kan orang lelaki tak ramai kan. Itu saya ceramah di untuk pawai pusat aktiviti warga emas Jempol. Yang datang semua perempuan. Saya tanya, mana pergi orang lelaki orang perempuan? Dia kata orang lelaki mati habislah dia tu. Tinggal perempuan dia orangnya gelak saya dengar jawapan dia. Tapi apapun hari ni satu kita kena faham menjadi warga emas, menjadi pesara, menjadi orang yang pencen, orang yang bersara daripada karier. Macam saya pun dah dekat pesara. Saya pun sama layak masuk grup ni. Saya ada kad pesara, tunjuk kat hotel dapat 10%. Kan? Yang mana satu kita kena ingat dia menjadi pesara, menjadi warga emas, duduk di satu tahap ni sebenarnya kita macam mana nak cabut bunyi tu? Ni kot kat sini. Macam mana nak buatnya ni? Orang tak ada. Nanti kalau tekan nanti kan hilang semua. Jadi sebenarnya menjadi warga emas pesara ni juga ada merupakan satu bentuk pencapaian. Bukan semua orang boleh sampai ke situ. Kan? Bila sampai situ dia penuh dengan pengalaman. Tanya ni seorang ni dia daripada SUK dulu. Yang seorang daripada pejabat akaun, perakawanan negara. Yang seorang daripada ni. Semua ada background yang pelbagai dan punya pengetahuan yang unik dan hebat. Dan pada ketika itu kan sebenarnya kita kena sedar itu adalah pencapaian. Jangan rasa lah dah pencen dah pun. Ayat tu lah yang menggambarkan kadang aura negatif ada kat dalam diri kita. Tu yang kita kena buang. Tu sebab tajuknya mewarnai kehidupan. Kan? Ada orang cakap dah pencen lah, nak warna-warna apa dia kata. Kan dia kata, tak, sebenarnya salah. Sebenarnya kita ada cara. Tu sebabnya saya kata bahagia ni apa? Bahagia ni bukan melihat kepada apa yang kita ada, tetapi sikap kita terhadap apa yang kita ada. Itu bahagia. Macam kita pesara, orang lain pun pesara juga. Tapi macam mana cara kita mewarnai persaraan kita? Bagaimana kita melayari kehidupan sebagai seorang pesara? Macam saya hari pertama jadi pesara, bangang kejap lah. Apa aku nak buat ni? Kan kita dah biasa setiap pagi punch card. Hari tu tak punch card. Nak ajak kawan-kawan minum, kawan-kawan semua kerja. Kan? Isteri pun kerja. Anak-anak pergi sekolah, kita sudah. Akhirnya kita kena pilih jalan mana. Akhirnya macam inilah. Saya sibuk dengan ceramah, sibuk dengan program-program kan. Menyibukkan diri kita dengan aktiviti sebab Nabi pesan. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia memberi manfaat pada orang lain. Dia tak ada cakap kecuali pesara. Dia tak ada cakap. Nabi tak kata sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada orang lain, tidak termasuk pesara. Tak, Nabi tak sebut. Termasuk semua. Selagi mana kita bernama manusia, maka kita
berusahalah hidup dalam memberi manfaat pada orang lain. Contohnya, buat ni kan, buat program-program hari ni. Saya tengok bagusnya. Kan? Saya pun tak faham, dalam ni kudapan tu huruf besar. Mana makan mustahak? Makan mustahak, kudapan, huruf besar, bol lagi. Nak biar orang nampak, oh ada makan. Orang kita macam tu. Dan Alhamdulillah, cuma rezeki lah. Allah uji saya minggu ni. Saya tak boleh makan sangat. Ngunyah sakit. Kat pipi saya ni tak tahu besar. Termakan daging pipi sekali ke apa tak tahu. Kan? Tapi Alhamdulillah. Meriah. Saya tengok orang-orang lama ni, saya seronok. Sebab tu peminat Samsul Debat semua untuk tua. Nombornya mana? Kan? Tapi saya syukur sebab orang tua-tua yang minat dekat saya. Semua bukan minat saja. Dia minat saya doa, mudah umur, murah rezeki. Budak-budak muda selfie balik. Kan? Dan warga emas ni satu lagi, dia buat apa-apa pun confident. Dia tak kisah macam tadi ambil gambar dengan saya. Dia tak kira, ambil gambar, ambil. Boleh ambil gambar tak? Boleh ambil gambar tak? Nak bagi ke kawan cemburu tengok. Bayang tu. Dia tu terang je. Dia tu terang. Bagus. Saya ingat waktu saya dengan Datuk Rosli tu buat program. Kita orang buat program My House. Repair rumah orang susah. Datuk Rosli banyak bantu. Kita bantu orang susah kan. Dia kata ketika di Rompin. Dia orang menghargai ni. Ramai orang lama. Dia menghargai buat jamuan makan malam tu. Saya ingat lagi. Makan best. Makan ada ikan bakar. Bagi jagung. Jagung Rompin. Sedap. Tengah-tengah tu, lepas tu bergambar ramai-ramai. Nak bergambar dengan ustaz boleh? Boleh. Bergambar. Tengah-tengah bergambar, tiba makcik belakang ni. Free size, dia kata. Wah, saya pun pandang ni, apa salah free size pula? Dia kata, alah macam ni tu lah. Itu freestyle, dia kata. Tapi dia confident. Puas pula orang tu nak freekan size dia macam mana. Tapi dia confident. Itu yang hebat pasal warga emas. Sebab dia hidup dah lama. Dia confident. Saya ingat ulama' dulu-dulu kata, manusia ni ada 99 perangkap kematian. 99 perangkap kematian. Ada yang terlepas, ada yang tidak. Contoh perangkap kematian. Dia orang pergi, kita naik kereta, bom, accident, sebelah kereta kita. Kereta kita tak kena. Terlepas satu. Tanah runtuh, habis semua rumah. Rumah kita je terselamat. Terlepas satu lagi perangkap. Dengan kawan-kawan pergi piknik, terjun dekat dalam sungai tu, terjun 10 orang. Bila 10 orang terjun kan, seorang je yang timbul balik. Yang lain tak timbul, terkorban. Cerita kepala air lah, apalah macam-macam lah. Kemudian, macam tu juga. Ada orang yang dijangkiti, 10 orang dijangkiti COVID. Mungkin di kalangan kawan-kawan dia masih hidup lagi, terlepas. Orang yang ditidurkan, bukan semua orang jaga balik. Terlepas. Tetapi, disebutkan juga, dalam 99 perangkap kematian, ada satu lagi perangkap, maknanya dalam 199 perangkap kematian, ada satu lagi yang biasanya orang tak boleh lepas. Perangkap kematian yang orang tak boleh lepas, perangkap usia tua. Lepas tua, tak ada cerita lain. Kira ji'un ni lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ji'un. Dia meninggal aja lah lepas tu. Tak ada apa dah. Itu sebabnya dalam tempoh kita dah sampai ke satu tahap warga emas. Jangan kita menyesali. Aku ni dah tua. Aku ni menyusahkan orang. Kalau kita setkan diri kita menyusahkan orang, kita susahkan orang. Kenapa orang tua-tua dulu dia berdegil, dia nak balik rumah dia juga. Dia tak nak duduk rumah anak dia. Hantar aku balik kampung. Berkemah. Kenapa? Sebab dia ada satu prinsip, dia tak suka nyusahkan orang. Nampak tak? Memang betul. Itu sebabnya hari ni kita cerita. Di dalam, saya ceramah baru ni, pelani senja. Untuk warga emas juga. Tapi ni kira steady. Saya tengok warga emas yang kelab pesara ni steady. Sebab tegap-tegap lagi. Dia punya fashion bukan main. Tudung berlilit, bersanggung bersama lain. Yang hari tu dah pakai sekup je dah. Tudung pun tak nak pakai, tak ada hai, kata itu. Ni tegap-tegap lagi.
Oh, yang paling hilang akal tadi bila dia nampak kedai, nampak gerai. Oh, dia tengok tadi. Bersungguh lah orang kata. Ya, tapi itulah. Kalaulah ada kesempatan kan, singgahlah dekat gerai saya pula. Nah, dekat booth saya. Saya ada meja ajaib tau. Ada meja ajaib kat luar. Nanti kan singgah. Jangan main ambil je barang tu, beli dulu. Mensawuk pula kan. Kan. Jadi, apa-apa pun dalam hidup kita ni, kita kena appreciate. Kita tak tahu. Saya, bila memikirkan hari tu kan, kita PKP, lepas PKP kita jadi PKPB, lepas tu jadi PKPD, lepas tu lockdown. Ni semua bagi pengajaran kat kita. Selalu saya sebut, jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sebab mati tak syarat sakit. Selalu saya pesan. Sementara kita masih hidup, manfaatkan dengan berbuat kebaikan. Contoh beli barang tadi, kebaikan. Orang tu kan penuh harapan, belilah barang aku, belilah barang aku. Dan kita beli. Kebaikan. Nampak tak? Sebab orang berniaga ni kesian. Kita tengok kat luar sana, lepas tu dengan banjir baru ni, disangkakan di Terengganu, di Kelantan, ayam menetas. Rupanya dekat Selangor bertelur dulu. Dan teruk pula tu. Tak pernah terjadi sedemikian rupa. Itu sebenarnya pada Allah. Nak bagi tahu Allah boleh tarik tiba-tiba je. Macam tu juga saya sepatutnya berceramah di 1 Januari 2022 ni. Hari itulah. Tapi post dalam Feldas Momo itu, satu keluarga 5 beranak hilang, tak jumpa lagi sampai tarikh tu. Sebab banjir. Di Selangor bising-bising, ni lah tak ada kebantuan untuk kami, kenapa ni, kenapa lemah, apa semua. Jangan kita merungut. Hidup ni jangan merungut. Sebab Tuhan bagi itu ada sebab. Dan di Selangor, tak ada siapa pun jangka jadi sampai seteruk itu. Tapi kalau tengok di Pahang, lagi teruk. Tapi dia tak ada merungut macam orang Selangor, orang KL ni. Di Hulu Langit, termasuk laut saya tenggelam satu tingkat, rumah satu tingkat. Di Pahang, 2 tingkat. Dah lah 2 tingkat, air menong macam tu kan. Dia bukannya surut macam di KL. Tu beza dia. Kenapa nak beritahu? Nak beritahu ada kena-mengena juga dengan apa sesiapa yang berada kat dalam dewan ni. Macam puan-puan sekalian ni kan, datin-datin ni semua, datuk-datuk semua. Kalau kita tengok, kita dah melalui dah alam karier tu macam mana. Dia tak sah lah kau nak cerita kerja sekarang sibuk lah apa semua. Kerja banyak. Kita dah melalui dah tu. Kan? Sebenarnya kerja sibuk tak sibuk, bukannya kerja itu tidak boleh kita uruskan. Kita boleh uruskan. Jadi kalau kerja kita sebahagian besar, kehidupan kita dengan bekerja itu kita boleh uruskan. Kenapa waktu bersara ni kita tidak boleh uruskan? Hidup kita ni yang pertamanya kita kena ingat prosesnya memang panjang. Panjang. Kalau ingat-ingat balik panjang. Kita pun tak sangka. Punya susah nak tulis 2021 tu payah. Tiba-tiba dah 2022. Lagi sekejap tempoh rasakan datangnya wabak ni. COVID-19. Dan saya difahamkan kalau tak ada tak betul-betul lah. Ada kemungkinan raya tahun ni tetap tak boleh balik kampung. Kenapa saya cakap tu? Sebab kebanyakan tempat saya ceramah, ya Datuk pergi. Bilik ICU bertambah-tambah. Bilik ICU tambah-tambah. Ada satu daerah tu, daripada 2 bilik ICU dah 7. Itu cerita 3 bulan lepas. Kebanyakannya, orang hari ni demam dah anggap COVID lah. Dia makan Panadol, dia buat macam biasa je. Tahu-tahu dah mati. Itu keadaan hari ni. Rupanya di Singapura, Omicron pun dah 2,000 lebih, 3,000 lebih. Dahsyat. Tu negara kecil. Saya ceramah dekat JB kat Gelang Patah. Terkejut. Nengok sempadan tu, tak ada orang. Sebab kan dah tak boleh masuk lagi dah. Tak boleh masuk Singapura. Dia kata, budak-budak immigration tu cakap apa? Dulu sibuk hari-hari nak jumpa orang, nak tengok pun orang pun terlalu ramai. Sampai dia kata, puan tak bolehkah kita tutup ke dalam sehari 2 sempadan ni? Penat lah dia kata. Apa Tuhan tutupkan setahun lebih? Bukan sehari 2, Tuhan makbul kan?
Ini yang kita nak. Dulu kan, orang aduh, kesana kemari penat lah kerja-kerja. Tak boleh ke kerja di rumah je kan senang. Sekali dapat kerja di rumah, kerja dekat pejabat lagi elok. Itulah manusia. Dulu hai tak sabar anak pencen, tak sabar anak pencen. Sekali bila pencen, kalau kerja kan best kan. Itulah dia. Itu keadaannya. Tapi saya seronok lah. Tak kerja seronok. Jadi pesara ni lagi best. Tapi bila pesara, kita lagi sibuk. Sebab apa? Terlampau banyak kerja yang kita nak buat. Kalau tidak dulu, kita macam robot lah. Masuk, buat, balik, macam tu lah. Sekarang tak. Macam-macam benda. Ni dah plan dah ni. 12 tengah hari kan, habiskan tengah hari. Geng, kita minum, makan mana? Dia dah plan lah, dia dah ada tempat-tempat dia nak. Kan? Petangan dengar balik, lepas tu petangan mana, malam kan mana? Program apa nak pergi? Ada yang kuliah lepas asar ada. Ada yang kuliah maghrib malam ni, penceramah mana nak pergi? Ada. Ya dah ada grup ni dah. Satu kereta. Bayangkan berapa banyak kereta sampai kereta aku pun tak muat nak masuk parking tadi. Kan? Dulu ku ingat ketika dahulu. Bila ku datang ke sini, sudah ada parking untukku. Mencari-cari hari ni di tepi tong sampah tempat parking aku. Tak adalah. Tapi okey lah. Maknanya alhamdulillah. Sambutannya meriah. Kita ingat kan. Nabi pernah ambil sebatang kayu. Nabi tulis tau. Nabi lukis dekat tanah tu. Nabi buat satu garisan panjang. Dalam panjang tu dekat tengah-tengah antara garisan tu. Nabi buat satu petak. Satu petak. Apa maksud kau dengan apa yang kau lukiskan ni Rasulullah? Nabi beritahu, panjangnya garisan tu, macam itulah panjangnya cita-cita manusia. Tapi dalam peta tu, setakat itu je umur manusia pun. Yang dia cakap-cakap, itulah dia ujian dan dugaan yang datang dalam hidup kita. Macam itulah bila dah bersara kan. Aku besok dah pencen, aku tak payah fikir apa dah. Duit EPF aku banyak. Aku nak bercuti. Aku nak bercuti. Bukan bercuti tu, bercuti. Aku nak pergi luar negara. Nak pergi Makkah. Yes, relax. Tak payah fikir apa dah. Tiba-tiba pakcik yang cakap nak relax, nak bercuti tadi, tiba-tiba tak sampai 2 minggu, dia pegang senapang depan bank. Kau kata kau tak nak kerja dah, kau nak bercuti. Tak, bukan saya hina karier pengawal keselamatan. Tak, maksud saya, dia yang cakap. Tapi kenapa dia? Anak-anak dah mula dah mengemis duit daripada mak dia, daripada ayah dia yang pencen. Takkan berkira dengan anak sendiri. Jadi hal macam tu. Dia kahwin pun dia minta duit pencen mak ayah mak dia. Itu sebab saya pesan pada semua pesara-pesara ni, tak usah dilayan anak kau nak menikah. Yang sadap kau, yang susah aku apa hal. Tapi saya tak mampu buat cara tak mampu. Mak kau dulu kahwin ada minta duit atuk kau? Tak ada. Kalau setakat nak tolong sikit-sikit boleh lah. Kan? Buat majlis, okey tak apalah mak sponsor kemah. Tak apalah. Ni sampai A to Z nak belanja, baik kau tak payah kahwin. Bagi ayah kau yang kahwin. Macam tu lah maksud dia macam tu. Kan? Hidup kalau tak boleh menyenangkan orang, jangan menyusahkan orang. Yang faham tak? Lagi satu lagi, ada cara. Prosesnya panjang saya kata tadi, makan masa. Kita ni hidup ni orang kata, cubalah jaga. Jaga adab kita. Dengan mak ayah kita tolonglah jaga. Orang muda, kenalah jaga adab. Kan? Ya. Macam saya ni tengok ramai orang. Saya tak sebut perkataan tua bank. Kan tak sopan tu, tua bank. Kan? Jadi apa perasaan kan? Jadi kelab pesara, warga emas. Itu sebab puas dimurnikan gelaran-gelaran tu. Kan? Kayak depannya ada orang kosong. Ya. Ada kosong tu. Ambil kursi tu lagi. Ceramah Samsul Ubat memang macam tu. Kan? Taufik ni kursi ni. Tu ada.
Bersusun je tepi tu. Ni ada lagi. Ada lagi. Okey. Okey. Dah selesai okey okey. Jadi saya mula baliklah. Alhamdulillah, sambutan hangat ni Samsul Debat datang. Jadi itulah dia, kan? Jadi jaga. Kan, jaga. Kita hidup kita ni orang kata, bila dah tua-tua ni orang kata, bila dah kita dah bersara, kita dah ada, kita dah lalu macam, so biarlah kita jaga. Itu sebab kita doa Allah mahtim alana bisnil khatimah wala tahtim alana ya Allah bisuil khatimah. Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jinjing. Kan? Biarlah mati ditangkap rimau daripada mati digigit anjing. Apa maksud dia tu? Maksudnya hidup ni, mati kita biar bermaruah. Jangan kita mati ni menghina sangat. Anjing gigit orang apa langsung mati. Nampak tak level dia? Dia meninggal bila? Dia tengah buat program tu, pasal tu. Dia aktif ya, aktif. Daripada dia bila dia meninggal tu, memang dah lama dah, memang tengok pun memang nak mati sangat dah mukanya tu. Kan tak elok. Tu sebab kita penuhi diri kita dengan perkara-perkara bermanfaat. Sebarkan kebaikan-kebaikan. Ni depan saya ni semua yang hebat-hebat. Dulu ranking dekat pejabat bukan kocik anak. Tapi disebabkan hormat dia dekat Samsul Debat. Dia dengar, dia catat, dia mula memahami, dia mula ambil gambar. Tu saya cuba sesuaikan tu. Nampak ambil gambar, saya sebutlah sekali. Sebab itu, kalau kita tengok sebenarnya, apa yang berlaku di dalam negara, kena belajar dengan orang lama. Apa yang berlaku di dalam negara kita, saya kata, dia kena belajar balik dengan orang lama. Apa maksud saya cakap tu? Maksud dia kalau kita tengok, apa yang berlaku di parlimen, contoh, kita bukan cerita politik. Apa yang berlaku di parlimen? Orang ni bercakap, orang ni menjerit, orang ni mengemaki amun. Dalam parlimen, satu dunia tengok. Sampaikan kita kisah bercamah di Melbourne. Orang Melbourne tanya saya, orang Melbourne ni orang rakyat Singapura yang dah lama bermaslahatin di sana. Orang Malaysia pun ada. Dia kata, Ustaz, parlimen kat Malaysia memang hari-hari macam tu. Soalan orang tanya. Kita tengok menjerit apa semua. Yang bawa madu. Apalah. Cakap. Sampaikan di Johor. Johor sebut macam sangka beruk. Kita tengok krisis jiran dengan jiran. Tak ada lagi dah macam dulu. Buat tak tahu, di Putrajaya dah 7 hari mati baru, dah busuk baru tahu jiran dia meninggal. Anak-anak murid hari ni PDPR, baru kita nampak. Barulah mak ayah tahu betapa azab nak didik anak sendiri. Pakai PDPR, budak tutup kamera apa pasal? Cikgu cakap kenapa tak on kamera? Dah habis data, dia kata. Budak, tapi dia buat benda lain, dia main game dan sebagainya. Sebenarnya inilah yang disebut sebagai krisis adab. Krisis nasional negara kita, adab tak ada. Hormat tak ada. Saya tengok, walaupun ni semua ni warga yang lebih berusia, lebih berpengalaman daripada saya, tapi semua hormat. Jumpa saya, Ustaz. Ya Allahu Akbar. Malu saya. Itu nama dia adab. Itu sebab cakap pun kena hati-hati. Cakap pun kena elok-elok, bukan boleh sebarang cakap. Kadang kita cakapnya tu, tak boleh. Ada adab. Tu kata orang dulu, makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih menganyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Belajar dengan orang dulu. Kan? Saya bila tengok MC berpantun, saya kenal lah pantun. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirantangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Macam itulah kita. Orang-orang lama dulu cuba ingat, kalau pergi meminang macam mana bahasa susun. Sekarang kita tak payah ni lah, itu adat-adat tu orang dulu je. Ni kita orang bawa ni, ni. Setuju tak setuju? Setuju Bila nak nikah? Mana macam tu? Kan saya datang, ada orang datang itu, saya nyebut, saya cakap lah. Datang ni biar nampak muka, balik biar nampak belakang. Jadi yang bercakap ni siapa? Saya tanya. Saya tahu dia tanya yang bercakap ni siapa? Kau pak saudara kau, bapak budak-budak lelaki tu kau? Kau siapa?
Kan, siapa yang bercakap ni? Kata, oh, dia pun dah terkejut. Kan? Kita tanya, oh, lupa pula nak perkenalkan diri. Macam mana masuk rumah orang kau tak perkenalkan diri? Itu adat. Basic common sense. Kan? Macam tu lah dia. Tu sebab sekarang ni nak cari yang betul-betul yang beradab ni susah. Kan? Kalau nak mencari pokok berbuah, pucuk elobek, dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab. Tagak bersantun. Macam tu. Yang jumpa orang tu, boleh, tak ada masalah dia. Okey, kan. Tengok tadi Puan Jah Latifah tadi cakap dengan saya macam mana. Betul tak nama tu? Oh ya, dia kata, itulah macam ni. Dia bagi background sikit. Wah, dulu background tu dia dah bagi dah. Kan? Dia explain kat saya boleh. Betul dah tu. Dia ingatkan saya. Lepas tu saya dengar dari keikhlasan dia kata, saya kau boleh, saya tak nak warga emas ni. Dia macam dah putus asa dengan hidup. Macam warga emas. Cucu je lah. Tak habis cucu, tak habis cucu. Saya pun tanya mak saya. Mak, tolong jaga anak boleh tak mak nanti? Aku dah panik jaga kau, nak jaga anak kau pula. Macam tu yang mak saya cakap. Sekali-sekala jaga tak apa. Kan? Sekali-sekala jaga tak apa. Saya tak dapat pergi kuliah ustaz. Cucu. Tahulah kan. Tak tahu. Saya tak tahu. Ini masa untuk kita. Pengakhiran yang kita nak kejar. Cakap dengan anak tu. Mak boleh jaga anak kau setakat 2-3 hari. Boleh lah. Mak pun dah banyak benda nak buat. Mak kerja apa mak buat? Kerja mak dengan Allah Ta'ala kau tak tahu. Sampai tak boleh apa semua. Dah lah bagi mak jaga. Mak malam ni tak ambil. Kita dah hal ada dinner. Pulau otak tu. Ni saya cakap betul ni. Jangan beban dengan mak kita. Mak kita dah penat dah. Bagilah dia masa dengan kawan-kawan dia nak pakai baju sama. Kan? Dia nak juga aktiviti. Kan? Orang perempuan ni dia kalau dapat usia dia sampai tahap tu, pakai baju kenapa? Baju kenapa? Dia ada banyak koleksi. Kau seorang je pakai baju ni. Orang semua pakai baju ni lah. Ajak balik tukar. Kan? Dia tetap tak penting. Sebab apa? Sebab itu nak beritahu, itulah dia yang Allah Ta'ala golongkan dalam golongan yang keempat yang mendapat naungan arasy Allah. Akhirat apa dia? Orang yang berkasih sayang kerana Allah ni lah. Dia sama-sama ni kenapa? Kerana Allah. Biar sama. Dia tak naklah sama dengan kau. Tak. Dia nak sama-sama. Dia tahu dia satu geng, dia satu grup. Start yang baju color ni, kita orang KPMS. Betul tak? Macam tu lah. Iya. Saya dengan Datuk pun terlupa hari ni nak bagi ingatkan saya pakai baju YBM. Kan? Tapi itu dia. Kesatuan tu. Wah, orang dulu daripada dulu tu lah dia. Tu saya selalu pesan. Orang budak-budak sekarang usaha. Dia orang berkenuri, seronok kenuri. Bukan sebab orang nak tengok orang tu kahwin. Dia dapat buku. Tu sebenarnya. Tak tidur malam merabih tolu. Dia terleka, terkelencet, terkeluar isi tolu tu dah. Tak yang kek lagi tolu tu. Kan? Lepas tu duduk ramai-ramai, gulung dengan tisu tolu tu ataupun pakai kilat tu. Saya masa budak dulu seronok ambil telur tu. Hui, telur cair lah. Pak bubuh kicap macam sadap telur kenduri ni. Betul tak? Lain rasa je dengan kita rebus sendiri. Tak sama. Orang tu dulu 2 minggu, 3 minggu sebelum nak berlangsung kenduri, buat kenduri berkali. Siapa masak? Siapa yang masak si minyak? Siapa yang ni? Siapa jaga ketua penangah budak muda? Kau jaga ni, jaga jambar. Jaga dulang tu lah. Orang perempuan yang dekat dapur tu. Yang mengacik bawang. Tu dulu. Lepas tu belum cerita lagi. Mana ada kemah-kemah order-order dengan orang. Cari buluh. Buat bumbung. Meja pun pada buluh. Tempat duduk pada buluh. Alhamdulillah saya sempat. Kan? Sekarang, kemah 3. Pasang siap scallop. Aku ingat scallop tu seafood. Rupa kain yang itu pun scallop panggilnya. Kan? Betul tak? Dulu ayah kita, selagi dia tak on TV, mana berani on TV pukul 7? Time maghrib, diam.
selagi arwah abah tak suruh tekan buka. Sebab apa arwah abah suruh tekan? Maksud tu kita sebagai anak jadi remote. 3. Tekan untuk ayah. 3, 2, 1. 1 sampai nombor 9 tekan. Tapi semua 1 tiru. 1 tiru. Masa tu kan lain tak cantik. Dan saya alhamdulillah masa saya sempat tu lesen TV dan radio. Dan sekarang mana ada? Lesen pun tak ada. Membalun orang macam-macam. Kan? Adab dah tak ada. Cakap pun main lepas saja. Nampak tak? Ni yang baru ni tengok. Bagaimana nasib seorang tu. Bayangan. Saya yakin. Yang mak yang kena penggal kepala oleh anak ni. Saya cakap. Itu bukan isu pertama yang dia hadapi. Sebelum kena penggal ni, lagi banyak penderitaan dah dikojokan oleh anak ni sebab dia dadah ni. Budak muda ni. Tapi saya teringat kata-kata Pak Ngah saya. Dia kata, siapa yang ajar anak kau ajar tu? Kena adabkan anak-anak kita ni daripada kecil. Saya orang yang, baru-baru ni saya dengan grup saya, kita ceramah dekat Puspen di Sungai Besi. Bezanya Puspen Sungai Besi di tempat lain, dia adalah pelatih yang sukarela menyerah diri datang untuk dipulihkan. Dan kebanyakannya lepas 2 minggu mengelintir nak keluar. Kan? Sebab walaupun sukarela pada mereka awal, lepas tu tak apa rela dah bila dah melalui latihan situ. Kan? Tapi najis dadah ni memang susah untuk dipulihkan. Tapi boleh dengan syarat, saya kata satu je, jangan bergantung dengan manusia. Bergantung dengan manusia kita akan kecewa. Dia kecewa, masyarakat tak terima dia. Dia kecewa, masyarakat ni pandang dia label ni. Saya cakap dia, you all kena terima. Masyarakat tak terima tu memang standard sebab you buat perangai dulu. Tapi kita nak penerimaan pada Allah. Setakat orang cakap, gugur ke cuping telinga ke tu, tak ada. Kita kenalah kuat semangat. Dan kita kena pesan pada yang lain. Kan? Patah gading, sopeh tanduk, mari disusun di atas papan. Kau dah tahu ganja dadah tu mabuk, tapi buat apa yang kau talan? Tu cerita macam tu lah, kita kena the do and the don'ts. Allah Ta'ala akan tanya, afalat, apakah kamu tak ada akal? Ni sebabnya kumpulan pesara ni, KPMS ni sebenarnya, nak beritahu, you all ni sangat relevan untuk masyarakat. Bukan sekadar mempelengkap, ni semua ialah nak mengambil kursi tua je ni. Tak. Jangan macam tu. Kita sentiasa ada idea. Sentiasa bagi saranan, bagi pandangan. Contohnya lah kan, apa sahaja mencadangan. Ni ada yang pernah menjadi pendidik, pernah jadi pensyarah. Apa masalah lagi yang pasal PDPR ni, sampaikan orang kena apa? Sampaikan masalah budak-budak tak masuk kelas, kadar kehadiran dekat dalam bandar pun not even 10%. Apa hal ni? Kenapa jadi macam ni? Kenapa lagi masih orang cerita tak ada line, tak ada signal? Kenapa? Dengan tahap kita pernah memperkenalkan dasar IT kebangsaan. Mana silapnya? Tu sebab orang marah dengan ahli politik. Saya tak kira parti mana pun, orang marah dengan ahli politik. Politik tak kena tempat. Sekarang ni, daripada kau bincang-bincang bergaduh-gaduh lagi pasal apa, apa salah fikirkan apa yang boleh bantu masyarakat. Saya pergi tengok, saya pergi bagi bantuan dekat mangsa banjir gitu. Saya pergi ke Hulu Langat, saya pergi. Dia cakap, bukan kata menteri. Bukan hanya badan-badan ni. Ada sukarelawan yang NGO ni ambil gambar ya. Bukan tolong sangat pun. Bagi pakai baju sama, pegang kain rentang. Kami petugas ni. Makan aiskrim, mau pokok balik. Ini orang sendiri ni cakap ni. Bayangkan, ada satu rumah tu, sukarelawan tu, dia kata, Cik, ada apa-apa nak kita tolong? Itulah, ni ada banyak barang yang rosak ni, kita nak buat keluar boleh tak sesat? Minta maaf, kami cuci je. Benda ni berlaku. Lagi satu lagi nak bantu, tanyalah keperluan dia apa. Itu sebab saya masa dengan Datuk Rosli, dengan YBIM dulu, masa kita pergi bantu rumah-rumah orang susah, kita tanya dulu keperluan dia apa. Kita tanya apa yang dia nak, apa yang dia perlukan. So itu kita bantu. Bagi toto sampai 5 boleh toto satu. Kau susun sampai ke bumbung.
Saya tanya, beras makanan banyak dah. Tak nak. Macam itulah tanya. Jadi nak apa? Okey, rice cooker. Rice cooker pun dah ada 2-3 biji dah setiap rumah. Dapur gas dah ada. Habis nak apa? Cakap nak apa? Dia kata boleh tak? Kalau boleh kebanyakan rumah ni nak blender, food processor. Kita cakap tu. Sebab dia nak mudahkan nak masak dia. Dan sekarang ni, dia nak masak pun. Yang mana nak mengerjakan benda-benda blender tu. Belilah. Kadang-kadang tak tahu mana pergi. Kau pakai waterjet nembak tarik cicak apa hal? Dah anak ni dekat Afrika ke mana? Bukan Malaysia lah, bukan Malaysia. Tak tu sebab saya kata orang perhati. Sekarang ni zaman viral, bukan dulu. Dulu boleh lah. Tunjuk, oh, Alhamdulillah kau boleh ni, merasmikan. Kau satu pokok macam satu kebun kau. Tapi sekarang orang bijak tau. Maklumat orang boleh cari. Dan orang boleh tahu. Sebab warga emas pun kena macam tu. Kita warga emas ni ada sebab dia letakkan level. Dia upgrade daripada usia tua tu. Dia gelar sebagai warga emas. Sebab itu adalah masa yang sangat bernilai. Manfaatkan. Sebab saya jumpa, kalau saya jumpa orang-orang lama kan. Apa ni, Puan Mariamah Tijo tu ada tak? Ada tak ada ini? Ada? Tak, saya tanya ada tak, datang tak? Saya jumpa dekat Subang Dorset Hotel, saya jumpa dengan Rubiah Suparman. Kan? Seronok saya jumpa dia. Oh dia ni lah. Mariamah Tijo tu saya jumpa dia. Cuba baca berita sikit nak dengar. Dekat radio je. Saya kata pengalaman orang dulu dengan sekarang. Beza. Sekarang semua orang nak jadi DJ, semua nak jadi, tapi ilmu tak ada. Tu saya kata tadi. Pentingnya kita ni menilai. Masa ni kita manfaatkan. Pertama, kita kena dekatkan diri kita kepada Tuhan kita. Muraqabah. Dekat dengan Allah Ta'ala. Dah tua ni. Alah dah tua ni pergi masjid lah. Jangan cakap macam tu. Seolah-olah macam kita terpaksa pergi. Kita pergi ke masjid, pilihan kita. Dan dengan pilihan kita tu Allah bagi pahala. Ada orang tua-tua ni peluk speaker lagi kat disco tu. Peluk speaker. Saya pernah pergi Serbu dulu masa saya kerja tu. Kelab dangdut tu. Tak tahan bunyi telinga tu. Dung-dong, dung-dong. Memang tak tahan telinga. Dia ni orang tua ni dia boleh paluk speaker tu. Punya tahu mabuk ni. Dia minum air tu dah campur dengan ubat apa tu kan. Yang ekstasi tu. Memang high lah. Dia paluk speaker yang kuat tu. Dia ingat perempuan. Jangan tu. Tapi kita tu saya kata. Kita duduk tu. Alah biasalah orang tua dengar. Tak biasa. Ramai lagi kat luar sana yang tak dengar majlis ilmu. Ramai kat luar sana tak join persatuan macam ni. Ramai kat luar buat hal sendiri. Sibuk meniti hari bila nak mati, bila nak mati. Tapi kita memilih untuk hidup dengan positif. Dengan seronok, ceria. Dengan kuliah yang pelbagai. Hari ni dapat jumpa Samsul Debat. Bukan kaleng-kaleng. Kan? Dah, ayat je lah. Kan? Bukan senang-senang nak jumpa Samsul Debat. Orang Seremban pun bising. Bukan senang nak jumpa ni. Bukan senang nak jumpa ni. Kan? Saya itu waktu dalam... Lepas tu tiba-tiba PKP. Lepas tu PKPB dapat ceramah balik. Lepas tu PKPD sebenarnya. Bila PKPD dan lockdown tu. Alhamdulillah saya ceramah kan. Lagi teruk daripada fizikal. 4 hingga 6 ceramah saya. Sampai satu hari itu saya batalkan satu hari itu sebab tak tahan berdenyut kepala. Sebab hari-hari mengadap spotlight tu. Dah lah budak IKBN tu hadiahkan dekat saya lampu Kalimantan yang ganggang badminton tu. Mengadap berpina kepala. Kan? Nah. Ini realiti tu saya kata kan. Kenapa tu saya kata jangan bergantung dengan manusia. Ada kawan-kawan saya mengeluh. Sekarang susah lah ceramah tak boleh. Masa itulah ukuran dia. Kenapa orang panggil Samsul Debat? Sebab Samsul Debat pada dulu tak pernah demand. Berapa nak bayar? Alhamdulillah setakat tu. Cuma yang dah setuju tu janganlah dikurangkan. Ni ya. Sebab ramai orang tak berani panggil dia online pun sebab takut. Dia ni mahal, baik jangan panggil dia. Saya okey je. Mana yang boleh. Yang penting masa saya. Tu je. Dan sekarang boleh fizikal. Saya seronok. Saya memang ingat. Datang ke sini memang saya ingat. Dan terima kasihlah atas support yang you all berikan ketika support program korban kita tu. Terima kasih banyak. Tahun ni sambung. Tahun ni sambung? Sambung apa?
Oh, sambung untuk support. Macam itulah. Tu saya kata. Berterusan. Kita ni nak buat benda-benda baik je. Saya selalu cakap, buat benda baik. Pedulikan apa orang cakap. Jangan ingat kita ni, meniti hari, detik demi detik, masaku nanti, apakah ada. Macam tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Bunyi pun leweh, ya kan. Nah, kita ni buat satu perkara tu seolah-olah kita akan hidup 1000 tahun. Tapi bila beribadah seolah-olah nak mati, kejap lagi, bukan esok. Berapa orang ni kan, tengoklah kan. Bila balik kan, ada orang yang meninggal, esok tak bangun. Contohlah, saya doakan dalam panjang umur. Mulalah keluar cerita. Aku dah cakap dah. Semalam kau perasan tak? Dia tak gelak sangat masa Samsul buat ceramah. Nak mati rupanya. Ada keluar cerita tu. Janganlah buat cerita. Yang seorang tu kau perasan tak? Yang meninggal. Yang duduk lelap tu lah. Orang lain gelak dia tidur. Nak mati rupanya. Tak payah teori-teori macam tu, tak payah. Ceria hidup kita. Ceria. Jangan kita negatif-negatif. Aku tak boleh lah. Aku ni lah tak. Selesaikan negatif tu. Jadi seorang yang positif. Datuk Rosli ni boleh nak rehat. Rehat kat rumah. Tak lah. Nak jalan-jalan. Tak. Dia memang sentiasa datang. Saya dulu program My House. Dia boleh je nak datang hujung tu untuk temu bual. Tapi dia tetap. Dia support saya tu. Saya semangat. Jadi host masa tu. Kan? Betul. Datuk Rosli ni nampak Datuk Surveyor ni. Tapi dia memang macam sahabat-sahabat. Support. Itu yang saya tak kisah. Datuk suruh datang sekarang pun saya datang. Saya datang ke 10, okay, cantik. Dia kata, tu ke 10 saya sampai. Ya, iya. Cuma tadi tu saya dah sampai ke 10. Parking tak ada. Kan? Lain kali kita kena limit kan parking dalam ni. Kan? Tak apalah, saya okey je. Malam tadi ceramah kat kampung. Orang tu tua juga. Apa kelebihan orang-orang lama ni? Kuih pek pok tu. Badak berendam. Terbaik. Bukan main mesen. Parut. Barulah kasar-kasar inti dia. Lepas tu rendang maman pula tu. Ya Allah. Budak muda boleh lauk tu. Mana boleh. Grab food. Food panda. Kan? Ini cerita betul. Ya, tu sebab saya kata hargai. Hargai. Kan? Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Dan biarlah dalam KPM kita bergerak bersama. Bergerak bersama. Jangan buat hal sendiri. Jangan nak jadi champion. Ingat satu benda yang saya pegang kan. Kalau nak jalan laju, jalanlah seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Ingat ayat tu. Saya pegang tu lah dengan Datuk Rosli tu. Nak jalan laju, pergi jalan seorang. Tapi kalau nak jalan jauh, kita jalan bersama-sama. Dalam keadaan susah gitu, Datuk Rosli tak berhenti, bagi juga bantuan dalam tempoh, dalam buletin. Tengok dalam buletin ni, buletin YB. Ada je bantuan, bagi kat orang, bagi kat orang. Kenapa kita masukkan dekat dalam buletin tu? Kita tak masuk dalam apa TV ke apa. Sebab tujuan kita nak bantu, bukan nak popular. Kita nak bantu orang. Ayatnya jadi pelengkap. Nak sama-sama tolong orang. Kalau ada orang susah, bagi tahu. Mana yang kita boleh tolong, kita tolong. Tak dapat banyak, sikit. Tak dapat sikit, banyak. Kan? Yang tu sebenarnya. Orang dulu-dulu kunui kenara. Bukannya mampu sangat pun. Tapi orang ni bagi beras. Orang ni bagi bawang. Orang ni bagi gula. Orang ni bagi tepung. Meriah. Nak pula jauh. Ramai jauh ni. Aku tengok nama pun tahu. Puan Morianah Jami'on. Confirm jauh. Jangan bang. Kasmunah tak ada mana Melayu dia. Jawa juga tu. Betul tak? Tapi betul tak? Meriahnya malam tu. Malam tu sebelum besok. Malam tu pun dah ramai dah. Meriah. Kenduri. Dia bukan kira kita miskin kaya. Tapi kita menghidupkan majlis. Itu sebab saya kata jangan pandang ringan pada orang-orang lama. Tak ada yang muda. Tak ada yang tua. Tak adalah yang muda ni. Tak ada yang lama. Tak adalah yang baru. Itu sebab hidup kita biar appreciate dengan apa yang kita buat.
Sentiasa susun benda-benda yang baik. Sentiasa melakar perkara-perkara yang indah. Mewarnai kita di penghujung ni. Saya ni pun belum tentu sampai warga emas. Umur saya dah 44 tahun. Allah, tua dah. Saya rasa tua dah. Tapi kalau saya nak capai tu, boleh sampai ke 50. Belum tentu sampai. Arwah abah saya meninggal dunia ngam 50 tahun. Meninggal muda. Mak saya hari ni, alhamdulillah masih sihat lagi. Mak saya tekan semprit. Traditional. Limited edition. Jangan keluar kau rompuh pintu tukang. Sikit yang semprit tu kat luar tu. Yang dapat lah. Tak dapat lah. Kan? Betul? Mak saya waktu lahirkan saya, umur mak saya baru 17 tahun. Mak saya lahir pada tahun 1958. Muda je tahu dah ayat tu. Tapi mak saya memang gelak je lah. Gelak. Ya, anak-anak cakap pun semua tak ada yang lurus. Cakap semua nak bergurau je. Tu saya kata, menghargai. Mak saya mana negara dia? Lagi banyak pada negara yang saya pergi. Kemboja dia pergi. Kan? Dia pergi Bali, dia pergi Thailand, dia pergi Krabi, Naratiwak, semua pergi. Saya banyak juga pergi. Korea, Kemboja, Brunei, Kemboja. Macam ulang balik. Itu sebab saya kata appreciate. Dah pergi Mekah, tanya orang lama kan, dah pergi Mekah, macam mana perasaan? Syukurlah kita dah pergi. Ada dah pergi 2-3 kali dah pun. Betul tak? Orang hari ni rupanya terhalang. Orang-orang lama dulu pergi, apa keuntungannya? Dia tak macam orang dulu pergi siap boleh mengaji. Dulu orang tak seramai hari ni. Kan? Ya. Orang dulu pergi sana. Kalau orang kata beribadah tu, orang kata itikaf tu jangan cakap lah. Hari ni ramai yang pergi tu sikut nak relax, nak shopping ni. Ada. Dan ada orang yang menangguh-nangguhkan pergi umrah, pergi haji itu, menyesal. Sebab apa? Kenapalah dulu aku tak pergi? Sebab sekarang dah macam-macam peraturan. Sekarang kalau pergi, kena daftar. Masa memula tu sekali je buat umrah, lepas tu kena balik. Siapa nak pergi dengan Samsul Debat, bulan kalau tak ada apa-apa lah bulan 3. Ini bukan promote, lebih kurang. Saya tak jadi mutawif. Saya jadi peserta supaya saya boleh bersama dengan peserta. Jadi kita boleh berbual, boleh bincang-bincang kan. Tak ada salah. Appreciate hidup kita. Saya belajar satu benda je. Bila kita boleh mati bila-bila masa, bila Tuhan bagi hidup, kehidupan ni manfaatkan. Jangan mongon, kenapalah hidup aku macam ni. Aduh, kenapalah aku ni tak mati-mati lagi. Dulu kau yang minta panjang umur. Lepas tu bila sakit, tak mati-mati lagi. Allah, cabutlah nyawa aku. Dia minta pula macam tu. Apaan? Minta mati salah. Mati. Kalaupun kita tak tahan sakit, kita kena ada adab dengan Allah Ta'ala ni. Sebut macam mana? Ya Allah, jika hidup itu baik bagiku, kau sembuhkanlah aku. Sekiranya kematian itu baik bagiku, kau cabutlah nyawaku. Maknanya tetap serah ke Allah Ta'ala. Kan? Sebab saya selalu doakan, mudah-mudahan dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Banyak duit tak berkat pun apa? Kita banyak doa macam tu. Kita memang panjang cita-cita, nak hidup lama. Tapi kita lupa, biarlah aku hidup lama memberi manfaat lain. Itu penting. Dan bila kita buat satu perkara, Nabi suruh apa? Allah hambanya kalau berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. Bukannya cincai-cincai. Janji ada. Sudahnya cakap orang Melayu macam tu ayat dia. Yang menyakitkan hati kita ni, itulah dia. Orang Melayu macam tu, tak payah haraplah orang Melayu ni. Kan? Buat rumah bagi orang Melayu buat. Tengok orang marah. Tengoklah ni orang Melayu buat. Orang Melayu lagi kena. Sebab dia tak cakap orang Islam, buat Melayu. Cuba kat Malaysia ni orang Melayu kebiasaan buat agama Islam. Dia buat ni awning, boleh buat lubang, dia tepuk skru, rupanya tak pakai pun lubang tu. Lubang lain pula, tepuk lubang baru. Dah berlubang. Bocor. Dekat rumah saya dulu, buat gutter yang laluan air. Kalau jom kita tengok. Okey. Tak
keluar air. Mana pergi air tu? Lain macam kata kan ni. Dia talan tahu air tu kan. Rupanya air bertakung kat tengah tu. Oh tak susah. Susah. Tabuk. Dia jam. Alah ustaz selotok lah dengan jiran tu. Kau jangan baik kau jawab macam ni. Saya tunjuk kau tengok rumah Cina depan tu. Saya tunjuk rumah Cina, jiran saya yang Cina tu. Tengok elok tu. Tak ada pun dia buat tembok kat tengah. Tak ada. Kau tengok dia keluar air flow elok ya. Kau yang pendapat air yang apa tu, yang penimbang air tu rendahkanlah sikit supaya air tu turun. Dia membuat dah macam gelongsor sakit. Itulah dia. Kan tak? Itu yang kita kena perbetulkan. Orang-orang lama dulu buat kerja macam mana? Tak sama macam orang sekarang. Dulu kalau tersumbat depan rumah, dia sendiri yang buangkan yang tersumbat tu. Sekarang, mana baja perbandaran? Mana baja bandaraya? PBT mana tak tolong? Sekarang. Gotong royong hari ni. Betul ke gotong royong? Kebanyakan penduduk. Bila gotong royong, maknanya pekerja majlis yang bersihkan. Dia ambil gambar je. Selfie, alhamdulillah, dapat juga kami bergotong royong membersihkan kawasan. Berlumba nak menjadi champion dalam media sosial. Itu sebab saya kata, orang dulu-dulu jugalah yang boleh perbetulkan keadaan hari ini. Menasihat golongan-golongan muda. Itu sebab saya suka dengan nasihat. Orang kalau bagi, saya ambil. Orang lama banyak mengajar saya, banyak bagi saya point. Ni macam ni, budak-budak sekarang ni tak ada ni, betul juga, setuju. Dulu orang adab pergi rumah orang macam mana? Adab pergi rumah orang macam mana? Sekarang budak-budak sekarang macam mana? Bila pergi kedai makan, Nabi dah ajar. Adab kita dalam bab makan, Nabi dah ajar. Kalau kita nak, kalau ada makanan, bagi jiran kita sikit. Kalau tak nak bagi, sorokkan daripada jiran. Dan kalau bagi anak kamu makan, kata Nabi, jangan biarkan dia makan dekat depan rumah. Anak jiran nampak, dia pun nak. Tiba-tiba share dalam Facebook. Aduh, nak makan nanti dulu. Aduh, azabnya hidup. Kena ambil gambar dulu, prosedur lain macam. Sebab saya kata kan, beza golongan dulu kan. Duduk, berbual-bual, berbicara, bincang. Macam mana anak kau berapa orang dah? Iya ke? Nak sihat? Alhamdulillah. Ni sampai, bergambar, boleh bergambar. Nampak Samsul Debat nak tentu arah. Tu yang kalau saya pergi kenduri kahwin, saya akan pergi lewat atau pergi awal betul. Sebab saya tak nak ganggu pengantin, kesian pengantin. Orang tak nak ambil gambar pengantin, ambil gambar Samsul Debat, masalah tu. Tak, betul kalau pergi biar lewat. Nak mudah mula balik, at least kita sikitkan tuan rumah tu. Betul. Dengan mak macam tu lah, terpaksa lah. Pergi awal sikit boleh, mak. Kita pergi malam tu ke? Pergi malam. Esok tu kenduri, malam tu pergi. Dapat berbual, jumpa cerita-cerita sikit. Kalau tidak, tak dapat. Yang DJ pula, oh, kita mengumumkan ketibaan saudara Samsul Debat. Dah semua orang makan tengok mana. Iya. Saya ingat saya jumpa seorang makcik dekat Felda Bukit Goh, Kuantan. Dia kata, Ustaz banyak bagi nasihat kat orang pun ni. Terima kasih banyak tau Ustaz. Saya doa Ustaz. Orang tu tua minat kat aku ni. Tapi dia siap doa tu yang mahal. Ada sekali lah dekat Politeknik Melimau. Samsul Debat. Ya Allah, ada juga yang muda minat kat aku. Dia kata, mak saya minat betul. Mak dia yang minat, bukan dia. Bukan, tapi okey je. Hari tu isi minyak ada yang tegur kak, pelakon kan. Bukan, dia kata. Salah orang ni. Ya, pelakon. Dia kata. Tak adalah, mana ada. Ya, saya kenal lah. Saya bukan tak ingat. Tak payahlah nak rendah-rendah diri sangat. Saya pun ya, kalau betul saya siapa? Fatah Amin kan? Bukan, dia kata. Melampau betul. Dia punya silap tu kan. Fatah Amin pakai kopiah pun saya kenal lah. Aduh, tapi saya okey je kan. Wah, berlakon adalah satu dua babak kan. Itu je. Tapi itu je. Ingat ketika kita berusia ni, ingat satu perkara. Kadang, Ustaz banyak sangat. Ada orang tanya, Ustaz kata rezeki tak pernah salah alamat. Kenapa tak pernah sampai ke alamat mak saya? Saya kata jangan cakap macam tu. Tuhan bagi rezeki macam-macam. Jumpa Samsul.
Kan? Ada orang ni, you ke dia datang? Hafiz you tak? Hafiz dia ada program lain tadi, tak dapat dia elakkan. Tu sahabat saya tu, dia ada hal. Ni alhamdulillah, kan? Saya datang insya-Allah. Saya dengar Hafiz you tak datang, saya kena datang. Kan orang lagi kecewa. Ni semua janji-janji kosong. Penajah Latifah. Dia kata. Tak ada, kita memang dah susun cantik insya-Allah. Kalau tak ada apa-apa, lah saya. Kan? Appreciate. Kadang-kadang banyak sangat kan. Saya kata kan, dari segi rezeki Allah bagi ni, jangan ingat rezeki sama macam mana kita minta. Ada orang duduk, punya payah, azab nak bangun. Tu rezeki tu. Allah. Lagi nak bangun. Ada orang nampak kursi takut. Aduh, nak duduk ni sekarang. Payah nak bangun ni sekarang. Ada orang tu berdiri je. Ada. Bila semayang je tengok. Itu semayang dekat masjid kampung. Lantai dia. Allahu Akbar. Tap. Boom. Allah. Yang seorang. Sakit lutut dia. Rezeki tak tu? Rezeki kalau orang tak sakit lutut. Kan? Macam-macam operate lah. Masuk gel lah, apalah. Tambah gel lah, apalah. Macam letak perinci lah, apa macam-macam. Kan? Rezeki. Ada orang tu dah tua-tua tu, kahwin je. Ada. Lepas kahwin. Kahwin ni mati lelaki. Dia tak tahu apa hal. Kahwin je. Dia badan cantik lagi. Suami tua. Manyang terkejut tengok badan dia. Zap mati. Macam mana? Tu rezeki. Cakap betul. Jangan main-main. Dah tua kandung. Mana pergi akak apa tu? Dia mabuk. Mabuk apa mengandung? Lah, ada lagi. Ada. Siapa cakap tak boleh mengandung lagi? Banyak kok kajian sains apa tu tunjukkan kajian dapatan mendapati dah tua mengandung lagi. Sampai lupa lah dia letak baby dia kat mana tadi. Dah tua kan? Tak, rezeki. Habis Ustaz, macam mana Ustaz ni kadang-kadang banyak masalah berlaku dalam keluarga saya. Apa susah? Nabi dah beritahu. Ada beberapa, saya tutup ceramah kita hari ni. Saya faham dah, muka-muka suruh berhenti tu saya faham. Nabi beritahu apa? Pertama, sesungguhnya anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Tu nasihat Nabi tu. Sebab apa? Nabi kata manusia tak pernah cukup. Tapi Nabi sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia sentiasa merasa cukup dengan apa yang dia ada. So Allah bagi tua ni, alhamdulillah. Allah bagi kita jadi pesara, alhamdulillah. Allah bagi kita, alhamdulillah. Okey je tadi semua bergambar dengan saya ada semarah. Bergambar. Tak ada semarah, bergambarlah. Dah nasib saya. Orang tua-tua menggilai Samsul debat. Macam mana? Tak adalah. Positif. Kan? Kemudian Nabi pesan apa lagi? Tangannya di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi daripada menerima. Sedekah. Dengar lancar sumbangan, bagi. Kemudian Nabi juga sebut, pandanglah yang di bawah daripada melihat di atas. Maksudnya apa? Pandang orang lagi susah daripada kamu. Jangan tengok orang lagi senang daripada kamu. Dengan secaya kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan Nabi juga pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu. Tapi pandanglah siapa yang berikan nikmat itu. Dan begitu juga, kalau kita tengok hari ini yang sebut tadi pasal, ada je hujan yang hidup saya dah tua ni, anak macam ni, macam ni. Ingat, Nabi juga bagi formula, bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Sedekah banyak, senang hati. Sedekah banyak-banyak, kita akan rasa hati kita tenang dan lapang. Tu saya kata, kan? Menanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kan? Walaupun sedikit ilmu, kalau ada hikmah, selaut garam terasa tawar. Apa maksud dia? Kita akan rasa mudah menghadapi hidup kita ni. Orang lama lah yang kaya dengan hikmah. Percaya cakap saya. Semua dah ada dah. Kalau pesan ke anak tu, macam mana? Macam ni lah. Cakap siang pandang-pandang. Cakap malam dengar-dengar. Nampak? Dia pesan ke anak dia. Makna hati-hati dengan apa kita cakap. Mak tu cakap halus je. Kalau hidup tak boleh nyenangkan orang, jangan nyusahkan orang. Nampak? Nasihat orang lama. Dengan anak ni jangan keras sangat. Cakap macam tu je. Mak ni bukan apa.
Mak ni hidup pun tak lama dah. Apa yang senang ke hati mak tu kau boleh bagi ni senang hati mak pun alhamdulillah. Mak tak minta banyak pun. Apa yang kau bagi ni alhamdulillah. Maknanya dia bagi signal ke anak dia supaya berbakti pada mak ayah betul-betul. Nampak tak? Kek mana anjing menyalak kat situ biar awak manjat. Maksudnya apa? Ikutlah resam keadaan tempat tu. Kan? Jadi macam itulah tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan dirahmati Allah sekalian. Saya seronok 10 kali lagi panggil pun KPMS saya akan datang ceramah, tak ada masalah. Saya tak pernah tahu. Ha? Mak copek lah. Nanti kita buat program sebelum Ramadan kan? Buat lagi insya-Allah. InsyaAllah booking awal insyaAllah. Saya datang. Tapi setakat ni kalau malam ya, yang malam masalah sikit. Malam sampai bulan 3 dah penuh. Tapi siang boleh lah kan? Siang boleh lah. InsyaAllah. Jadi rasa itu saja daripada saya. Sebenarnya yang paling penting sekali kan, paling penting sekali, saya minta tolong semua ni, yang kat depan saya ni. Appreciate hidup kita. Apa yang Allah bagi jangan sia-siakan. Manfaatkan hidup kita betul-betul. Saya tu sebab bila saya tengok mak saya tu galak tu, saya okey tu. Mak saya ni dia pandai dia kadang. Ada sekali tu dia kumpul duit dengan sahabat berjanji dia. Semua nak pergi haji, pergi Mekah dah. Kumpul duit, kumpul tahun dia akan duit yang terkumpul, dia akan sponsor seorang warga emas ataupun orang kampung yang susah yang tak mampu pergi umrah. Sebab memang. Tapi mak saya cakap macam mana tau? Ada 1 tahun tu. Itulah bila dia pergi ni tak ada orang lah nak jaga dia. Saya faham. Tu maksudnya mak saya nak pergi. Jadi Patik sebagai anak sulung kena fikirkan cara dia. Macam itulah. Hantar mak pergi. Mak tak cakap, kau bayar mak sekali, mak nak pergi. Tak. Orang tua tak macam tu cakap. Tu sebab rugilah seorang anak tak boleh faham bahasa kiasan mak dia. Betul lah dia. Ya. Jadi untuk semua saya ucap terima kasih banyak atas kesudian mendengar celoteh saya pada tengah hari ni. Saya Samsul Debat memang malang. Kebiasaannya saya punya slot time petang, time nak tidur tu, time tu bagi. Time orang tak fikir nak makan, tentu bagi Samsul Debat. Tapi saya okey. InsyaAllah. Tak ada yang tidur kan? Yalah, tu dia. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun ceramah sudah tamat, mudah-mudahan tersemat di dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalaulah ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tonang-tonang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkonang mulut menyebut, jasa baik KPMS dan YBIM menjemput, rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih banyak. Cuma nantikan kalau apa macam